Kesusahan kewangan merujuk kepada keadaan di mana individu, keluarga atau organisasi telah menghadapi kesukaran untuk memenuhi keperluan kewangan asas mereka seperti pembayaran bil, makanan, tempat tinggal, dan lain-lain. Dalam konteks individu atau isi rumah, kesusahan kewangan sering membawa kepada tekanan emosi, gangguan hubungan kekeluargaan, dan masalah kesihatan mental. Manakala bagi konteks perniagaan, kesusahan kewangan akan menyebabkan kerugian operasi, penutupan perniagaan, kebangkrutan, serta menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Oleh itu, memahami punca-punca kesusahan kewangan dan mengenal pasti langkah-langkah pencegahan serta menyediakan penyelesaian yang sesuai adalah penting untuk mengurangkan kesannya. Saya akan berkongsi tentang punca kesusahan kewangan yang sering dialami oleh masyarakat. Pertama, kos sara hidup yang tinggi. Kenaikan harga barang, kos pengangkutan yang meningkat serta latar belakang daripada keluarga berpendapatan rendah menjadi faktor utama yang menyumbang kepada tekanan kewangan. Yang kedua, bebanan hutang. Ramai individu terpaksa menanggung pinjaman pendidikan, hutang kad kredit dalam masa yang sama dan tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi untuk membayar semula hutang tersebut. Akhir sekali, perancangan kewangan yang lemah. Tanpa kawalan perbelanjaan yang baik serta tiadanya hak untuk berbelanja dan menyimpan, seseorang mudah terjerumus dalam masalah kewangan. Sekarang saya akan membentangkan kaedah satu, pemikiran logik, iaitu belanjawan dan literasi kewangan. Yang pertama ialah menyediakan belanjawan bulanan, menyusun pendapatan dan pembelanjaan secara terancang. Sebagai contohnya, jika seseorang mempunyai pendapatan RM1,000 sebulan, dia boleh memperuntukkan pembelanjaan seperti makanan, sewa, pengangkutan, simpanan, dan keperluan lain secara sistematik. Yang kedua ialah meningkatkan literasi kewangan, memahami cara penggunaan instrumen kewangan seperti kad kredit, pinjaman, insurans, dan simpanan. Individu yang cerdik kewangan akan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan kewangan dan lebih bijak mengurus hutang. Yang akhir sekali adalah menetapkan matlamat kewangan, sama ada jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya, menyimpan 200 setiap bulan sebagai dana kecemasan atau merancang untuk membeli motosiklet secara tunai dalam masa tahun. Saya akan sambung dengan kaedah 2 pemikiran kritikal, iaitu menilai tabiat pembelanja. Yang pertama ialah mengenal pasti cara pembelanjaan. Seseorang individu patutlah mencatat semua pembelanjaan harian, mingguan dan bulanan secara terperinci. Ini termasuk pembelanjaan tetap seperti sewa, bil utiliti dan juga pembelanjaan kecil seperti makanan, langganan aplikasi atau pembelian impulsif. Seterusnya ialah mengklasifikasikan pembelanjaan kepada keperluan dan kehendak. Semua pembelanjaan perlu dikategorikan. Keperluan merangkumi perkara asas untuk kelangsungan hidup, contohnya makanan dan tempat tinggal, manakala kehendak ialah perkara yang perlu ditangguhkan atau dielakkan seperti pakaian, berjenama atau gadget baharu. Di samping itu ialah menetapkan hak pembelanjaan dan keutamaan. Individu boleh menetapkan hak bagi pembelanjaan tertentu serta mengutamakan keperluan asas. Ini membantu mengelakkan pembaziran dan memberi ruang kepada simpanan dan pelaburan. Sekarang saya akan membentangkan tentang kaedah 3 pemikiran kreatif, iaitu menjana pendapatan secara kreatif. Yang pertamanya adalah anggaran terbalik, reverse budgeting. Ini adalah fokus pada mengimpan dahulu sebelum berbelanja. Tetapkan jumlah tertentu untuk simpanan atau perbelanjaan setiap bulan, contohnya 20% pendapatan, kemudian gunakan baki untuk perbelanjaan harian. Ini memastikan matlamat kewangan jangka panjang diutamakan tanpa terasa terbeban. Yang keduanya adalah gamifikasikan kewangan, gamify your finance. Adalah jadikan pengurusan kewangan seperti permainan dengan menetapkan cabaran kecil seperti minggu tanpa belanja atau cabar diri simpan RM10 sehari. Beri ganjaran kecil, contohnya secawan kopi
kegemaran apabila mencapai untuk kekal bermotivasi. Konsep ketiga, three account system. Ini adalah membahagikan pendapatan ke dalam 3 akaun persaingan, satu untuk pembelian keperluan asas 50%, satu untuk melamat simpanan 30% dan satu untuk hiburan. Ini membantu mengelakkan pembajaran dan memastikan setiap ringgit mempunyai tujuan.